Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang berada di rumah ataupun yang juga mengikuti ibadah terbatas ini. 平安，弟兄姊妹，无论是在家里或是在这里聚会的， Mari kita awali dengan doa. 让我们低头祷告。 Bapa, saat ini kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus. 父啊，我们这个时刻恳求圣灵， Pada waktu kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, 当我们念你的经文和思考的时候， kiranya Tuhan menolong, menerangi. 求主帮助光照我们， Tolong hamba-Mu dan juga yang menerjemahkan. 帮助你的仆人还有翻译的， Tolong kepada kami sekalian bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. 帮助我们每一个人，不只是聆听，但是能够在生活上实行神的话语。 Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus. 我们把时间完完全全的交托在主的手中。 Dalam Kristus kami berdoa, amin. 我们奉耶稣的名祷告，阿门。 Saudara, pembacaan Alkitab di dalam surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 当我们念使徒保罗的书信，在腓立比书3章的时候， Tapi saya akan membacakan yaitu di dalam mulai dari ayat 7 sampai dengan 10, kemudian juga akan dengan bahasa Mandarin. 我只是念第3章从第7节开始。 Ayat yang ke-7. Demikian, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalannya akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 第7节，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，并要得作基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。 Pembacaan Alkitab sampai di sini, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. 经文到此为止。 Saudara, bagaimana seseorang bisa mengenal seseorang yang kita sukai? 我们如何去认识一个我们喜欢的人呢？ Kadang-kadang susah, saudara, dan ada rintangannya. 有时候很不简单，因为有许多的阻碍。 Tetapi tetap bisa saja ada caranya untuk bisa lebih mengenal seseorang. 可是一定有一些方法可以更加的认识一个人。 Berbicara tentang tema kita knowing God personally atau mengenal Allah secara personal, 如果谈起关于我们如何去认识一个人， di dalam diri kita selalu ada keinginan yang kuat karena kita dicipta oleh Allah untuk mengenal Allah kita. 在神创造我们里面呢，已经有一个渴慕的心呢，要认识更深的去认识主。 Tetapi pertanyaannya, mungkinkah kita manusia mengenal pencipta kita? 问题是我们只是人，是不是我们能够认识创造我们的神？ Jawabannya adalah tidak mungkin karena kita sudah jatuh di dalam dosa. 答案是不可能，因为人已经犯了罪。 Kita tahu kita adalah manusia yang sudah berdosa. 我们知道我们是已经犯了罪的人， Kita tidak mungkin mampu mengenal Allah 我们不可能认识神， karena sudah ada jarak pemisah, 因为已经有了一个距离， ada dosa yang menghalangi. 就是罪在中间拦阻了我 Sehingga 们， kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar. 所以我们不可能完全的去认识神。 Kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, 我们知道，当一个人犯罪的时候， manusia sembunyi dari Allah. 人呢就逃避了神， Manusia menyembunyikan dirinya, keberadaannya di hadapan Allah.
人呢就把自己完全的避开了神， Sehingga kita bukan menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada alam. 所以我们不是敬拜神了，而是敬拜自然了。 Saudara, mari kita akan coba bersama-sama memikirkan rintangan mengenal Allah secara pribadi. 我们要学习如何能够亲自的认识神。 Dalam pembacaan kita yang kita sudah laksanakan, 在我们所念的经文， kita coba melihat, saudara, saya akan mencoba saudara memikirkan tentang di ayat yang pertama. 我们来看呢第一段的经文。 Dikatakan akhirnya saudara-saudara bersukacitalah dalam Tuhan. 就是我们在神里面呢喜悦。 Dalam ayat yang kedua dikatakan hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. 那么第二节说呢，我们应当防备群类，防备作恶的，还有防备妄自行恶的。 Saudara membaca sepintas, sepertinya Paulus itu sangat kasar sekali. 我们如果这样去看的时候呢，好像保罗是很粗鲁的。 Dia menggunakan kata yang disebutkan hati-hati terhadap anjing-anjing. 好像用这个语言说这些人是群类。 Saudara, ini adalah sebenarnya kalau saudara dan saya bersama melihat, 如果我们这样看的话， Paulus tidak menunjukkan kepada 3 golongan. 3 golongan, yang pertama anjing-anjing, yang kedua dikatakan guru-guru Kristen yang menyesatkan, dan kemudian juga dikatakan penyunat-penyunat palsu. 保罗把它分成3个不同的人类，就是群类，还有作恶的，还有妄自行恶的。 Tetapi saudara, kalau kita mau berbicara tentang apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, 如果我们要去探讨到底保罗是指什么呢？ waktu Paulus menggunakan kata anjing-anjing, 当保罗说这些人是群类的时 itu 候， berkaitan dengan watak sebetulnya. Watak atau karakter. 那就是说关于他们的性格。 Pekerja-pekerja jahat ini berkaitan dengan perilaku mereka. 这些作恶的是说他们的行为。 Berbicara tentang penyunat-penyunat palsu, itu keyakinan yang radikal dari mereka. 但妄自行恶的就是那些不对的人。 Sebetulnya saudara berbicara tentang kata anjing-anjing, 其实说人是群类， itu mengibaratkan segala sesuatu yang najis ataupun yang cemar. 就是说呢，这些人呢是肮脏、是污秽的。 Misalnya anjing kembali ke muntahnya, babi mandi kembali ke kubangan. 比如说呢，那个狗如果它吐出来了，它就会再吃下去。还有猪时常呢跑去那些肮脏的地方。 Dalam Wahyu 22 ayat 15 dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Saudara, sebuah perbandingan, bukan anjing ini, tetapi ini adalah watak manusia. 这一些无论是群类的、行恶的，这是说关于人类。 Saudara, di dalam hal ini juga Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 主说呢，不可以把那个面包丢下去给那个狗吃。 Kita perlu tahu bahwa di kalangan orang-orang Yahudi, 我们要知道，在犹太人方面， anjing seringkali dianggap najis dan juga kotor. 他们认为呢，狗是非常肮脏的，是污秽的东西。 Anjing liar makan apa saja termasuk makan bangkai. 那些野狗呢，什么东西都吃的。 Maka dikatakan anjing melambangkan kenajisan atau kejijikan. 所以狗呢，它是群类呢，就是代表肮脏污秽。 Anjing dianggap membawa penyakit rabies kan? 而且狗呢，也能够带出那些禽的病症。 Tapi juga anjing itu adalah berarti juga keganasan yang dianggap oleh Paulus seperti demikian. 那么群类也是代表呢一个非常凶恶的事情。 Anjing kadang-kadang menggigit orang yang dia tidak kenalnya. 那狗有时候呢去咬那些他不认识的人。 Saudara, kalau kita bersama-sama memperhatikan di sini, 如果我们一起讨论的话， juga Rasul Paulus mengatakan tentang pekerja-pekerja yang berbuat jahat. 保罗也说起这些行恶的事情。 Itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 这些是假的使徒，他们行一切假的事情。 Penyunat palsu itu membedakan dengan penyunat yang benar. 那些假的和真的就要分开来。 Saudara, kalau saudara dan saya mengingat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga,
如果我们知道这个马太福音呢第24章第3节， Saudara, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Itu yang ditanyakan oleh murid-murid. 那么门徒们问神，这些是什么时候末了？ Tuhan Yesus berkata, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 说你要小心，不要被人家误导了你。 Karena akan datang orang yang akan memakai namaku. 有些人要来是要用我的名而来。 Aku Mesias. 他说我是救主， Akan banyak nabi palsu yang muncul. 很多假先知要出现， Dan menyesatkan banyak orang. 他们会误导了人， Mereka akan mengadakan tanda-tanda ajaib. 他们会做了一些神迹， Dan mereka akan menyesatkan jikalau boleh orang-orang pilihan juga. 他们还会迷惑了众人。 Saudara, mari kita bersama-sama memikirkan. 让我们一起思想， Ketika Rasul Paulus berkata, ada 3 hal yang dia katakan sekarang ketika ada ancaman tentang penyesatan. 那保罗说有3样事情呢，是可以误导人的。 Dia berkata, kita ini adalah orang yang bersunat. 他说我们是 Sunat. 我们是受割礼的人， Orang yang beribadah kepada roh Allah. 我们是敬拜神的灵的人。 Kemudian dikatakan kita adalah orang yang bermegah dalam Kristus. 我们是在耶稣基督里面的人。 Kita juga dikatakan tidak menaruh pengharapan kepada hal-hal lahiriah. 而且我们的希望并不放在别的事情。 Saudara, kita melihat sebuah gambaran di dalam hal ini bahwa penyesatan itu sangat berbahaya. 我们可以看到了呢，误导呢是非常危 Jadi 险。 penyesatan orang yang disesatkan tidak tahu. 有时候人家被误导了，他本身还不认识。不知 Saudara, 道 ketika kita berbicara dengan seseorang, 当我们跟一个人谈话的时候， kita memberitahu dia salah. 我们告诉他你是错的， Tapi dia tidak tahu, saudara, dia salah. 但是他不知道他是错的， Justru dia mengatakan, kamu yang salah. 反而他说 Kamu yang tidak tahu. 是你自己， Kamu yang tidak mengerti. 你不明白我。 Padahal saudara, dia tidak punya dasar. 其实我们已经清楚的告诉， Kita punya dasar, saudara. 我们是有正基的。 Salah satu, saudara, mulai muncul di dalam masa-masa pandemi seperti ini. 在这疫情的时代， Orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Tritunggal. 他们不认识三位一体的神， Mereka sangat gencar sekali untuk mengajak orang tidak percaya kepada Allah Tritunggal. 那么他们就告诉人呢，不要相信三位一体的神。 Padahal saudara tahu sepanjang sejarah gereja tentang ajaran Allah Tritunggal itu adalah merupakan ajaran yang kita pegang. 可是我们知道呢，从教会的历史来看呢，三位一体的真神呢，是我们所确信的。 Tapi ada segelintir orang saat ini, saudara, adalah dia tidak percaya Allah Tritunggal. 但是有一些人，某一些人，他们就是不相信三位一体。 Dan saudara, ada orang-orang yang percaya, bahkan jemaat GKY bisa saudara terpengaruh. 可是有一些已经信了主的人，还有会友们可以 belum 相 lagi 信那些误导的话。 Belum lagi ajaran saksi Yehova yang datang ke orang-orang pada masa sekarang ini juga seperti itu. 还有这个耶和华见证人，他们的教导也是这样的误导了人， Karena mereka juga tidak percaya Allah Tritunggal. 因为他们不相信三位一体。 Saudara, penyesatan begitu nyata sekali. 这些误导呢是非常危险的。 Sehingga di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 dikatakan adanya nabi-nabi palsu. 所以在这个马太福音里面说呢，你们要小心假先知。 Paulus berkata kepada Timotius, perhatikan dirimu dan perhatikan ajaranmu. 所以保罗对提摩太说呢，你要小心看顾你自己，还有你的教导， Antikristus itu sudah datang. 因为第一基督已经来了， Bukan kita tunggu. 并不是在等待 Dia sudah 他 nyata. Sudah nyata. 已经正确的发生了。 Antikristus, kata anti ini menyatakan menentang. 第一基督就是他在阻挡基督。 Tetapi saudara tahu kata anti ini artinya mengambil tempat. 第一基督的意思就是说，他要代替基督， Artinya dia mencoba menggantikan Tuhan. 他要代替神， Menggantikan ajaran-ajaran yang benar 他要代替那些真理， dengan ajaran yang sesat. 就是用那些误解的真理。
Oleh sebab itu saudara, dengan jelas Alkitab berkata, 所以圣经非常清楚的说， dengan tegas Roh mengatakan di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang murtad, 他说有时候必出现那一些离弃、背弃信主的人， mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan dan tipu daya. 他们会跟随那些谬论、那些不对的误解的教导。 Orang yang disesatkan tapi tidak tahu. 那些人已经走错了路，但是他们还不知道。 Saudara, kalau saudara memikirkan tentang Amerika, 如果你现在来看美国， apakah Amerika itu negara Kristen? 是不是美国是一个基督教的国家呢？ Tapi kalau saudara coba buat di dalam melihat angket atau pernyataan-pernyataan, 但是如果你去探讨人家对美国的看法， begitu banyak orang menyatakan diri, saya orang percaya kepada Tuhan. 虽然人家说我也相信神， Tapi perilakunya tidak menunjukkan sebagai orang percaya. 但他们的行为呢，并不表示他们是信主的人。 Sebab itu kita sungguh harus hati-hati saudara. 所以我们要非常的小心， Karena di dalam hal ini ada ajaran-ajaran sesat. 因为在这个时代有许多误导的教导， Seperti yang dibawa oleh penyesat-penyesat, khususnya orang-orang yang begitu ketat dengan Yudaisme, 就是这一些人专门来传播误解的教导， sudah menjadi orang percaya. 使人相信。 Tetapi mengharuskan sunat itu harus bagi orang yang percaya. 他们说呢，割礼是对信主的人是应该的。 Saudara, bukankah di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Filipi 保罗在这里告诉腓立比的人， supaya hati-hati kepada mereka yang menambahkan karya Kristus di atas kayu salib, 你们要小心这些人在耶稣的所作所为上面又加添了东西， seolah-olah belum sempurna, 好像主的所作所为还不完全， harus ditambah dengan sunat 要 lahirnya. 加上这些割礼的事情。 Mereka menganggap sesuatu hal itu harus ditambahkan kepada karya Kristus. 这些人认为呢，这些割礼的事情就要加在耶稣的教导上面。 Karya Kristus belum sempurna, 耶稣的作为还不完全， maka mereka menambahkan. 所以他们就把它加添上去了。 Saudara, bukankah ini adalah merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal? 这是非常危险的一个事。 Karya Kristus bagi keselamatan manusia sudah cukup. 耶稣对人类的救赎的作为， Bahkan Alkitab 完全了。 mengatakan dengan jelas dia satu kali dia menebus. 这圣经说呢，一次的救赎就够了。 Satu kali dia berkorban menebus dosa. 耶稣一次的牺牲赦罪， Dan dia tidak melakukannya lagi. 没有再做第二次的了。 Saudara, mari kita akan memikirkan di dalam knowing God personally. Yang kedua, 我们看第二样， bukan hanya rintangan mengenal Allah secara pribadi dengan munculnya penyesatan, 我们要认识神， tetapi juga bisa saja kita itu menaruh percaya pada kebenaran sendiri. 有时候呢，我们太相信自己是对的。 Rasul Paulus berkata, aku 保罗说， mempunyai alasan 保罗说，我有理由 untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah dan pencapaian di dalam hidupku. 我有理由来相信我本身所带来的和我的大道所达到的。 Dia berkata, saudara, dengan sangat-sangat jelas sekali. 他很清楚的解说， Apa yang dia katakan? 他说什么呢？ Aku disunat hari ke-8. 他说我第8天就接受了割礼。 Saudara, bukankah ini ajaran orang-orang Yahudi atau Ibrani yang terus-menerus berjalan? 这些都是犹太人一路来的传统的教 Bahkan 导。 Tuhan Yesus dikatakan dia disunat pada hari yang ke-8. 耶稣也是这么说， Juga Paulus, 保罗也是一样， dia disunat pada hari yang ke-8. 第8天就接受了割礼。 Dia ingin menyatakan bahwa bapak ibunya itu bukan orang kafir. 他要说他的父母不是那些外邦人 Bapak ibunya adalah orang Israel. 我的父母乃是以色列人。 Bahkan dia tekankan lagi 他还强调 dari bangsa Israel. 是从以色列人出来的， Aku dari suku Benyamin. 而且我还是便雅悯人 Aku orang Ibrani asli. 我还是真的希伯来人。 Saudara, kita bisa melihat Paulus begitu menyatakan tentang beberapa hal yang bisa saja dia banggakan. 这些事情是使他认为骄傲的。
Nenek moyang dari Paulus adalah bangsa Israel. 他的祖宗是以色列人。 Kalau kita ingat disebutkan dia mengatakan dari suku Benyamin. 他说他是便雅悯支派的人， Suku Benyamin ini suku yang sangat terkenal, saudara. 是很出名的一个支派。 Karena banyak orang yang sangat ahli berperang. 因为便雅悯支派出现了许多很会征战的。 Dan kita tahu, saudara, orang Benyamin itu kemudian ada raja pertama Saul. 那么便雅悯的以色列的第一个王就是扫罗王，乃是便雅悯支派的人。 Saul memang adalah suku Benyamin, saudara. 他是属于便雅悯支派。 Paulus juga berkata bahwa dikatakan aku orang Ibrani asli. 而且保罗又说我是真的希伯来人。 Tetapi dia juga menyatakan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Parisi. 他说呢，对律法来说呢，我也是属于法利赛人。 Paulus punya seorang guru yang sangat terkenal namanya Gamaliel, saudara. 保罗有一个非常出名的老师，就是加马列。 Saudara, kalau saudara dan saya juga bersama-sama melihat bagaimana Paulus dididik dalam bahasa Ibrani. 保罗很会说希伯来话， Paulus mengerti bahasa Aram tentunya. 他还会阿兰话， Dan dia begitu tentunya bisa bangga dengan semuanya itu. 他可以为着这一些而骄傲。 Bahkan dia tunjukkan, aku juga penganiaya jemaat. 而且他还说，他还是逼迫信主的人， Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 他逼迫那些信主耶稣的人， Mereka yang disebut pengikut Kristus atau murid Kristus. 那些神的仆人、神的门徒， Dikejar, dibunuh, ditangkap, dipenjarakan. 被他追杀，被他打下监牢。 Kita juga mengenal Paulus dikenal oleh dunia pada masa itu. 那是那时代的保罗， Orang yang mengejar-ngejar orang-orang Kristen. 他专门的追杀基督徒。 Bahkan sampai di Damsyik dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. 直到大马士呢，他见了主。 Paulus mengingat semua itu. 保罗提起这一些， Kalau mau bangga dia juga berkata tentang kebenaran, aku mentaati hukum Taurat dan aku tidak bercacat. 如果要说正确的话呢，我是没有可指责的，因为我是已经行了一切当行。 Saudara, bukankah ini menjadi sebuah kebanggaan dari Rasul Paulus? 这些都是成为保罗值得骄傲的事。 Ketika orang-orang yang disebutkan guru-guru yang mengajarkan tentang sunat sebagai keharusan, 对那些教导关于受割礼的这些老师们， maka Paulus menyatakan bahwa dia lebih bisa lagi dibandingkan mereka semua. 保罗说：“我比那些老师们，我更可以做得更好。 Tetapi dia tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah. ”但是保罗并不依靠这一些属世的事情。 Saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan tentang kitab Mazmur, 如果我们探讨诗篇， kita tahu bahwa Tuhan itu telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. 那么神已经告诉了摩西， Tetapi perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel, Mazmur 103 ayat 7. 还有关于以色列人的事。 Banyak orang, saudara, suka melihat tentang mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib. 很多人喜欢看神迹与奇妙的事情， Tapi saudara, banyak orang tidak tertarik dengan jalan-jalan Allah. 但是很多人呢，他们对神的道路呢，他们没有兴趣； Rencana-rencana Allah. 神的计划，他们没有兴趣。 Saudara dan saya bisa melihat, 但是你和我可以看到， begitu banyak orang, saudara, tertarik dengan mujizat. 很多人呢对这个奇迹的事情呢，非常的有， Entah mujizat kesembuhan, 无论是医病的奇迹， tentang ibadah di gereja yang spektakuler, 或者是在那个大教会里面的那些非常隆动 ibadah seperti kita ini tenang, saudara. 的事情。但是我们的敬拜呢是安静的， Tapi ada gereja-gereja tertentu di mana heboh luar biasa. 但是有的教会呢，他们是非常轰轰烈烈的。 Kalau hamba Tuhannya, saudara, menggerakkan tangan, 当他们的牧子把手一挥的时候， orang berjatuhan. 很多人就这么的跌倒 Dan orang mengatakan, puji Tuhan, puji Tuhan. 很多人就疯狂的说了赞美主，赞美主。 Kalau dia gerakkan ke sebelah kiri, orang berjatuhan lagi. 但是他的手又在挥的时候，好多人又跌倒了， Wah, orang semua kagum, terkagum-kagum. 很多人觉得很惊讶。 Ketika ada peristiwa kesembuhan, 当有那些医病的事情， orang juga begitu tertarik. 人也是非常被吸引的， Dan semua bisa datang. 很多人就来了。 Bahkan saudara tahu orang yang tidak percaya sekalipun datang, saudara. 那些不信的人呢也来了。
Karena apa? Mereka suka melihat mujizat. 因为他们要看那些奇迹的事， Mereka suka melihat perbuatan-perbuatan yang besar 他们要看 terjadi. 到奇妙的大作为。 Tetapi saudara, di dalam Mazmur ini dikatakan, yaitu Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. 但是我们在诗篇看到的呢，神把那些道路指示给摩西。 Apa artinya jalan, saudara? 是什么道路呢？ Ini adalah merupakan sesuatu yang bisa kita lihat bagaimana Tuhan berkarya. 就是能够看到神的作为的道路， Berkarya di dalam sejarah. 就是神在历史里面的 Tapi 所作所 berkarya 为， di dalam hidup kita. 而且在神在我们的生命里面的 Pernahkah 作为， saudara dan saya memikirkan dengan sungguh-sungguh, 我们去思想历史，还有我们本身。 Tuhan, apakah jalan yang aku harus tempuh? 神啊，到底我应当走什么样的道路？ Apa yang kau kehendaki aku lakukan, Tuhan? 你对我的旨意是什么呢？神，我要去实 Apa yang harus aku perbuat di dalam hidupku sekarang ini? 现在我当做什么呢？ Di masa pandemi ini, 在这疫情的时 apa 代， yang harus aku lakukan? 我要做什么呢？ Ketika banyak orang mengatakan dengan kata lain, virus corona, minggir. 当很多人说corona 的这些病毒离开吧， Ekonomi, minggir kalau yang mundur, harus maju. 那些不好的这个经济离开吧， Kita bertanya kepada Tuhan, 我们就对神说， menjadi satu peringatan 成为一个纪念， bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. 就是要记着呢，我们的神是全能的， Kita harus mengenal jalan-jalannya. 我们要知道他所做 Tuhan 作 kita itu 为， berdaulat. 因为他是全能的， Tidak bisa didikte dengan doa puasa kita. 我们不能够自己来求主这么死， Tidak bisa diatur dengan tangisan dan keluhan kita. 我们不能够指神这么做。 Dia berdaulat melakukan jalan-jalannya di dalam hidup saudara dan saya. 人有他自己的作为， Saudara, ini yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Musa, bukan? 这个事情我们看在摩西的身上就可以看到了。 Hanya orang-orang yang tidak mau maju mengenal Allah dengan secara pribadi. 还有这些人呢，他们本身直接亲自认识神， Dia hanya suka yang sebagian-sebagian. 他们只是显示一部分，他要 Suka, oke, 跟随。 saya ingin masuk surga. 我喜欢的是什么呢？要进天堂啊！ Yang penting bukankah saya percaya dan saya masuk surga. 并不是说我要相信了才可以进天 Tapi 堂， tidak peduli kita sebelum masuk surga apa yang harus kita lakukan. 只要知道进天堂之前我们要做什么， Saudara, mari kita bersama-sama memikirkan hal ini. 让我们一同思考这样的事情。 Saudara, hal yang ketiga, 第三样的事情， knowing God personally. Knowing God personally bukan hanya juga dikatakan menaruh percaya pada kebenaran diri sendiri saja, itu adalah tidak benar. Mengenal Allah secara pribadi 我们要亲自的认识神， juga berarti harus mengenal sungguh-sungguh akan Kristus. 就是要真正的去认识基督， Karena Kristus akan Kristus dan memperoleh Kristus. 就是认识基督而得作基督。 Di dalam ayat 7 dan sampai 10, saudara. 从第7节到第4节， Di sini kita mendapatkan sebuah gambaran. 我们得到了一个看法， Gambaran bagaimana kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. 就是要如何去认真的认识神， Mengenal jalan-jalannya itu, bukan? 去认识他的道路， Mengenal rencananya 去认识他的计 dan 划， rencana kekekalan Allah. 还有神儿子的道路， Bahwa Kristus sudah datang untuk saudara dan saya. 就是基督已经来到了世上，这是为了你和我， Ini yang perlu kita sadari. 这是我们所需要了 Pada 解。 waktu kita melihat Kristus, 当我们认识基督的时候， kita melihat Allah. 我们就看到了上 Pada 帝。 waktu kita mengenal Kristus, 当我们认识基督的时 kita 候， mengenal Allah. 我们就认识了上帝。 Pada waktu kita memuliakan Kristus, 当我们荣耀基督的时候， kita memuliakan Allah. 我们就荣耀了上帝。 Saudara, segala sesuatu dikatakan dengan sangat jelas sekali. 这已经非常明显的告诉了我们， Paulus rela melepaskan segala sesuatu yang tadinya dianggap berharga atau keuntungan.
以前保罗认为非常宝贵的事，他已经完全的抛弃了。 Semuanya itu menjadi sampah dan tidak bernilai. 对他来说，这一切都是废物，没有益处的。 Karena pengenalan akan Kristus itu lebih bernilai dan berharga. 因为对保罗来说呢，认识主耶稣基督那是至宝。 Ini yang dicetuskan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara. 这就是在我们所念的经文里面， Tidak ada pengakuan yang begitu agung, saudara, yaitu aku ingin mengenal Allah itu. 没有比这个更伟大的，就是我要认识他。 Transformasi paradigma yang bernilai dari sesuatu yang tadinya dianggap keuntungan itu menjadi kerugian. 这是思维上的大转变，从那些他认为宝贵的，现在变成废物了。 Tentang keyakinan yang salah dan ajaran yang salah. 还有那一些错误的教导， Tentang pencapaian dan juga keagungan karya diri sendiri. 就是自己的大作为，自己的这个到达顶峰的成功。 Sekarang diubahkan paradigma itu. 这一切呢，就被保罗放弃了，因为思维改变。 Bahwa pengenalan terhadap Tuhan Yesus itu adalah yang paling berharga. 保罗认为呢，认识主耶稣基督是最宝贵的事情。 Saudara, Paulus meninggalkan yang disebut self-righteous atau kebenaran sendiri. 保罗呢，丢弃了自以为义的事情。 Paulus juga meninggalkan self-pride atau dengan kata lain kebanggaan diri. 那么保罗就已经丢弃了他自以为对、自以为是的这一回事， Dengan knowing God personally, mengenal Allah secara pribadi itu. 代替了这一切的看法，就是他本身认识了主， Paulus sungguh-sungguh ingin mengenal Kristus. 他是认真的要认识主基督。 Apa yang ingin dia kenal? 他认识什么呢？ Dia ingin sungguh-sungguh mengenal kebangkitan Kristus. 那就是要认识神耶稣基督的复活， Bukan sebagai sebuah teori. 并不是一切普通的荣耀， Bukan hanya pengetahuan, saudara. 并不是一切的知识而已， Tetapi sebuah kebenaran. 乃是真理， Kebangkitan Kristus yang menyatakan kuasa Allah. 就是耶稣基督的复活呢，代表神的大能， Yang dinyatakan kepada dunia ini. 是向全世界显明的。 Bahwa Kristus sungguh-sungguh dia adalah anak Allah. 就是耶稣基督真正是上帝的儿子， Dia adalah Allah yang menjadi manusia. 他就是神成为人， Dan dia berkenan di dalam anugerahnya. 而且他是在神的恩典之内。 Kuasa kebangkitannya itu melepaskan kita dari dosa-dosa kita. 那么复活的大能呢，使我们能够脱离罪恶了， Melepaskan dari kuasa maut. 使我们脱离那些阴间的权柄。 Kebangkitannya memberikan kemenangan atas dosa dan maut. 那么神的复活呢，使我们脱离了那些阴间还有死亡的， Memindahkan kita dari gelap kepada terang. 使我们从黑暗呢成为光明的。 Dari musuh-musuh Allah menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. 我们以前是地主的人，现在成为和神和好的。 Dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. 从黑暗的儿女成为光明的儿女， Saudara, inilah menjadi sesuatu yang indah sekali, bukan? 这是非常非常好而且漂亮。 Kuasa kebangkitan Kristus 一切乃是耶稣基督复活的大能， yang membuat kita sadar. 使我们能够了解， Kita sekarang adalah milik Kristus. 我们现在呢是属于基督的人了。 Kita harus mempunyai relasi yang baik. 我们对主应该有一个很好的关系了。 Saudara, Sinode GKY kemarin mengadakan pembinaan untuk seluruh majelis baru di GKY. 那么国语堂呢，最近对那些新的执事有了一个教导。 Saudara, yang peserta yang hadir melalui Zoom itu ada 450 lebih. 大概有450位新执事参与 Zoom 的 meeting。 Itu adalah seluruh anggota majelis dari berbagai tempat, saudara-saudara yang bergabung menjadi satu. 就是各个区域的那些执事他们在一起的开会了。 Banyak hal yang kita pelajari pada waktu itu. 在那时候，我们学习到很多的事情。 Saudara, ada satu hal yang perlu saudara dan saya ingat. 有一样事情， Saudara, pada waktu kita memiliki tugas atau jabatan, 当我们有一个职位和有一个责任的时候， bukan pelaksanaan tugas saja, saudara, yang terpenting.
并不是去实行这个责任是重要的， Tetapi pada waktu melaksanakan tugas, bagaimana kita berelasi dengan Allah di dalam hidup spiritual kita. 但是很重要的就是当我们在实行这个责任的时候，我们本身属灵对主的那个反应是什么呢？ Kita perlu semakin mengenal tentang kuasa kebangkitan ini. 我们应当的越来越清楚认识神的复活大能。 Kita adalah seperti murid-murid pada waktu Tuhan Yesus dikatakan ditangkap, disalibkan, dan dikuburkan. 就是我们就好像那些门徒，当耶稣接受被逼迫、被捉拿、被钉十字架那个时刻， Mereka menjadi begitu lemah, bimbang, frustasi, takut. 那些门徒呢就成为彷徨的、害怕的，他们躲避起来。 Tetapi ketika Yesus Kristus bangkit dan menyatakan diri, 可是当耶稣基督复活显明的时候， hidup mereka diubahkan. 那些门徒的生命就得到了改变。 Dari suram menjadi begitu ceria. 那么以前是悲哀的，现在 Dari 成为明 sedih 朗的。 menjadi sukacita. 他们现在成为了喜乐的人。 Dari takut menjadi begitu berani. 以前是畏惧的人，现在成为勇敢的人了。 Hidup mereka diubahkan. 他们已经接受了被改造了。 Hidup yang bimbang tak ada pegangan menjadi teguh. 他们以前没有盼望的人，现在已经掌握了， Dan mereka mengabarkan tentang Kristus yang bangkit. 而且大胆的他们去传道了，就是耶稣已经复活， Kuasa kebangkitan Kristus itu begitu berharga. 那就是耶稣基督复活大能是很宝贵的。 Saudara, bagaimana dengan kita semua? 那么我们是怎么样的呢？ Kita adalah orang-orang yang juga mungkin saat-saat ini merasakan kita orang yang lemah. 可能这个时刻呢，我们觉得我们很软弱 Orang yang tidak berdaya, 没有做什么的人， tidak mampu. 我们不能够。 Tetapi ingatlah saudara, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu menjadikan kita diubahkan. 但是看了神复活的大能能够改变我们。 Saudara, hari ini saya menerima surat dari sinode. 我已经得到了从 Tentu 教会而来的书信。 surat ini isinya adalah seperti ini. Juga ini adalah ditujukan kepada majelis jemaat. 这是书信是对于这是等等所说的。 Tanggal 26 Juli akan dilaksanakan kebaktian emeritasi. Emeritus, pensiun. 26号6月，他们有一个特别的机会，关于退休的机会。 Saudara, saat saya melihat, saya membaca, 当我念这个书信的时候， ini adalah hal yang sepertinya biasa. 好像是很普通的一回事。 Tapi saya kembali, saudara, mengingat pada waktu saya baca tadi pagi itu surat itu. 但是今天早上我在重复看这个书信的时候， Dan saya bisa berkata, terima kasih Tuhan. 我可以说感谢你啊，神。 Ini adalah waktu saya selesai. 这个时刻呢，是我应当结束了。 40 tahun Tuhan sudah menyertai. 神已经与我同行40年了。 Perjalanan pelayanan tidak semua berjalan mulus. 这40年的侍奉道路，并不是一路顺风的， Tidak semua mudah. 并不是一切是完全简 Tidak 单的， semua menyenangkan. 也不是一切都是很喜悦 Tapi 的。 satu hal, 但有一样的事情， Tuhan gembala yang baik tidak pernah tinggalkan. 神是好牧者，他没有放弃我。 Saudara, ini adalah merupakan hal yang ketika saya membaca terlintas di pikiran. 当我念这个信的时候呢，在我思想里面， Terima kasih Tuhan. 我说神啊，感谢你。 Selama 40 tahun perjalanan pelayanan saya dari tahun 81 mulai full, 我44年的侍奉，从1981年开始， Tuhan tidak pernah tinggalkan. 神从来没有离开我。 Bukan saya kuat, 这是很bukan saya mampu, 并不是我很有能力，并不是我很会做事， tapi hanya anugerah Tuhan. 乃是神的恩典。 Segala sesuatu seperti Rasul Paulus, segala kebanggaan 就好像使徒保罗所说的，一切值得骄傲的事 itu 情， tidak berarti. 这没有意义的。 Hanya satu yang perlu kita tahu, 只有一样事情我们值得注意的， yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan. 就是要认识基督，并认识他复活的大能。 Bukankah kuasa itu yang telah menolong perjalanan hidup saya? 大能呢，已经帮助了我在生命上的 Menolong perjalanan hidup saudara dan saudari di mana saja kita 这个 berada. 神复活的大能，也能够帮助你在生活上
一切的境。 Dia tidak pernah tinggalkan, saudara. 神没有离开你的。 Bahkan kalau kita juga membaca tentang kuasa kebangkitan Kristus. 当我们可以在念着关于耶稣基督复活的大能， Bukankah juga kita tahu bahwa di sini Rasul Paulus juga menyatakan satu hal yang lain. 而且使徒保罗又在说一样的事情。 Dia bermegah juga dengan apa peristiwa dengan penderitaannya. 他说我还能够记着对这个受一切逼迫的事情。 Penderitaan Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, bukan? 耶稣基督受逼迫受伤害的事情， Dengannya jelas sekali dia berkata tentang persekutuan dalam penderitaannya. 他就是说，他以主基督所受到的一切逼迫、受害的事情，他是同一体的。 Rasul Paulus sangat akrab dengan penderitaan, bukan? 因为保罗本身对于受逼迫这样的事情，他是很认识、很明白的。 Dia mencatat sejumlah penderitaan yang pernah dia alami. 他写了一大堆他本身所经历的逼迫与受伤 Entah 害， karena kelaparan, 不只是饥饿， entah karena dianiaya, 只是被人家虐待， dirajam, karam kapal, kelaparan, dan sebagainya. 被人用石头打呢，或者是沉船的 Tapi 事情。 ketika dia mengingat semua penderitaan itu, 当他想起这一切的， tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. 他这一切的痛苦，比 Sebab itulah kita bisa melihat tentang hal ini. 比主所受的痛苦呢是没有什么的。 Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa. 所以他对耶稣基督所受的痛苦 Serupa dengan dia di dalam kematiannya. 觉得他本身也是这样的遭受。 Kalau Kristus sudah mati, 如果基督已经死了， penuh dengan segala derita, 他遇到了一切的这些痛苦的事情， Paulus juga mempersiapkan dirinya. 保罗也预备了自己 Pada waktu dia mengalami semua itu, 当他要经历的时候， dia tidak mengeluh, 他没有在 dia 埋 tidak menyesali. Tidak menyesali, 他没有后悔， tetapi dia bisa tahu Tuhan Yesus sudah menderita. 因为他认识，他知道主已经比他以前呢接受了这一切的逼迫， Saudara, jadi untuk sungguh-sungguh mengenal Allah, 所以他是认真的认识主的。 kita harus mulai dari mana? 我们也是一样要认识神，从何开始？ Saudara, Alkitab mengatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. 圣经告诉我们说，我们每一个人接受神大能的，可以成为神的儿女， Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. 就是一切信主名的人。 Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal. 那么在约翰福音7章说呢，这是永生的生活， Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. 就是因着认识主，成为独一的真神， Dan mengenal Yesus Kristus 而且认识主耶稣基督 yang telah engkau utus. 是上帝所差派来的， Saudara, bukankah ini adalah hal yang luar biasa? 这是非常超凡的事情， Mengenal engkau satu-satunya yang benar. 就是认识那唯一这真神。 Maka saudara kita tahu tentu mengingat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. 我们知道约翰福音第14章第6节说， Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 耶稣基督说呢，我就是道路、真理和生命。 Tidak ada seorang pun yang akan dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. 若不借着我，没有人能到父哪里去。 Saudara, kalau kita tadi melihat tentang kata karena Kristus, 当我们以前讨论到了耶稣基督的到来， akan Kristus dan memperoleh Kristus 关于基督或者得做基督 adalah merupakan hal yang luar biasa. 这是非常超凡的事。 Mari saudara kita semakin mengenal Allah secara pribadi. 让我们本身每一个人亲自的更加的认识神， Tidak ada jalan pintas. 没有其他的快速路。 Bergumul dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan dalam doa. 我们就是要在神的话语里面去读经、去祷告、去认识他， Dan alami saudara setiap perjalanan hidup ini. 而且在你的生命的道路上呢，去经历神。
dengan selalu melihat kepada Tuhan, 时刻的看着神， bahwa Tuhan mempunyai rencana dan jalan-jalannya yang sempurna. 那就是神有那些更完全的道路，还有他的计划。 Saudara, beberapa banyak teman-teman yang mengetahui bahwa saya akan emeritasi dan selesai masa tugas sebagai GKI di Medan. 有一些朋友他们已经知道我将要退休的事情。 Dan dia tanya, sesudah ini akan kemana dan di mana? 他们问我之后你要去哪里呢？ Dan kemudian saya cuma menjawab satu hal. 我只是这样的回答。 Saya akan kembali mungkin ke Jakarta atau ke Bandung. 我可能要回去加拿大或者bandung。 Lalu ketika ditanya apa yang akan kau lakukan? 那么他们说你要做什么呢？ Saya cuma menjawab bahwa saya akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan rencana dan jalan-jalannya. 我只是说呢，我要行神所愿意我去做的事情。 Hari ini saya tidak tahu, 现在我不知道， tetapi Tuhan akan memberitahu. 但是神会告诉我， Tuhan akan memimpin, 神会带领我， Tuhan akan menyertai. 神与我同在。 Saudara, bukankah itu hidup kita? 那就是我们的 Itu 生活， bukan untuk saya pribadi. 那是我本身的。 Tapi mengenal Allah adalah juga saudara dan saya bergumul dengan Allah. 但是关于认识神呢，去争取认识他，是你和我应当 Untuk 做的。 orang yang tidak bertumbuh hanya tahu tentang perbuatan Allah yang besar. 那些不成长的人，他们只知道神他的作为； Tapi untuk orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah secara pribadi, mengerti jalan-jalan Allah. 但是那些真的经历到神的人呢，他们知道神的作为与他的大计划。 Kita berdoa. 让我们祷告， Bapa di dalam surga, kami bersyukur. 我们在天上的父，我们要感 Hari 谢你。 ini kami merenungkan sebuah tema, yaitu mengenal Allah secara pribadi. 今天我们所探讨的就是亲自的认识你， Betulkah kami sudah mengenal Allah? 是不是我们已经认识了你呢？ Biarlah perenungan pagi ini mengkoreksi diri kami. 让我们今天早上所听得到的，能够指正 Sehingga 我们， kami bisa introspeksi diri kami. 叫我们能够本身的反省， Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 而且去实行你所愿意的。 Tuhan berkati apa yang telah kami pelajari. 神啊，求你祝福我们所学习到的， Apa yang telah kami alami. 我们所经历的。 Dalam Kristus kami sudah berdoa. 在奉耶稣的名，我们这样的祷告了。 Amin. 阿门。